Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Apa khabar semua ya? Masya-Allah, tabarakallah. Nahmadullah wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa khabar semuanya? Allahumma ja'alna minasy syakirin wal hamidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah, jadi pada kali ini masa pun singkat juga sebenarnya, saya dah terlambat ya. Sebelum kita mengulang kaji pelajaran kita berkenaan dengan hukum hakam syariat, apa jugalah berkaitan dengan masalah-masalah agama ni. Jadi suka juga saya ulang kajilah. Ada satu pertanyaan yang menarik semalam berkenaan dengan satu orang yang bernazar untuk haji atau umrah. Semalam tu cerita umrah. Jadi suara okey ya semua. Bernazar untuk umrah. Jadi kemudian tersangkut di sini dengan sebab COVID-19 lah punya pasal kan. Makhluk halus ni memang masalah. Jadi tak boleh nak buat umrah. Jadi apa keadaannya begitu? Nazar. Yang pertamanya, si penanya itu kena semak buat semakan semula. Adakah umrah yang dinazarkan itu umrah wajib, iaitu umrah fardu Islam, atau bukan? Adakah umrah yang dibuat itu umrah sunat? Maknanya dulu dia pernah sudah menunaikan fardu haji dan umrah, kerana di sisi mazhab kita Syafi'i yang dikatakan yang dikatakan haji sebagai rukun Islam itu iaitu haji dan umrah. Satu kali seumur hidup haji dan satu kali seumur hidup umrah. Haji dan umrah, bukan haji sahaja. Haji dan umrah. Jadi kalau pernah melakukan kedua-duanya, maksudnya telah selesai rukun Islamnya lah, iaitu fardu haji. Haji fardu itu ataupun umrah yang fardu itu. Kalau dalam keadaan yang begitu, maka nazarnya itu sahlah. Sahihlah nazarnya. Kerana diharuskan bernazar pada perkara-perkara sunat, termasuk perkara fardu kifayah ataupun perkara-perkara harus. Boleh bernazar tu. Ada pun perkara-perkara haram, perkara maksiat, okey, tak adalah. Itu kalau kita nak bincang tentang detailnya tentang pembahagian nazar, definisi dia. Terbaginya nazar itu kepada dua jenis, iaitu nazar lajash dan nazar tabarruj. Soalan yang ditanyakan termasuk dalam bahagian nazar tabarruj. Cuma kalau pada perkara-perkara yang ini diharamkan, tak boleh berlaku seperti seorang bernazar nak buat maksiat. Tak sah nazar tu. Ada kifarat? Tak ada kafarat. Nazar nak buat maksiat atau menazar kepada perkara-perkara yang menjadi fardu ain, seperti sembahyang 5 waktu. Seorang tu bernazar, kalau sekiranya dapat perkara sekian-sekian nak sembahyang zuhur 4 rakaat, zuhur hari ni ke hari besok ke, itu sah nak nazar tu? Tak sah. Kerana sembahyang zuhur tu, mahu tak mahu adalah fardu ain, kena sembahyang. Jadi bernazar kepada perkara-perkara yang wajib tak sah. Adakah kena kifarah? Orang Melayu kata kifarah, bahasa kitab kata kafarah. Tak apalah tu, tak kena apa satu, kena istighfar je lah. Sebab tak tahu kan, jahil tu pun satu masalah agak. Dan kalau yang ketiganya perkara nazar, dikatakan nazar tabarruj atau nazar mujazah ni, di dua nama ni, bahagian yang kedua ni kan.
nazar tabarrus ataupun nazar mujazah, tidak boleh dinazarkan pada perkara-perkara harus ditinggalkan. Seperti kalau saya dapat berbagai perkara, maka saya bernazar untuk tidak makan, tak minum. Adakah sah nazar begitu? Maka kalau kita semak dari kitab Jawi pun cukuplah, dalam Kifayatul Muhtadi, contoh Syarah Sunnah Muhtadi kan. Maka di situ terdapat dua kaul sama daripada Baghawi, Imam Baghawi. Imam Baghawi situ dia kena sabit dan kena kafarat sumpah, kena kafarat sumpah. Okey. Tapi kalau di sisi Nawawi, seperti mana dalam kitab Raudhah beliau, saya semak dalam kitab Jawi je tu, tengok pada benda hak kita dalam pengajian lama-lama dulu dah tinggal kan. Dalam Raudhah mengatakan situ ada ihtimal. Ihtimal situ kalau sekiranya ada di situ lafaz lillah situ kan, bagi Allah. Bagi Allah kalau sekiranya saya sihat contohnya. Kalau sekiranya saya sihat ataupun saya dapat bagian-bagian perkara, maka saya tidak minum susu contohnya. Tak minum susu tu perkara harus, minum susu perkara harus, minum tak minum harus. Tak minum Melo contohnya, minum Melo, makan Melo tak harus, ya boleh kan, tapi tak minum. Buat nazar gitu kan, bagi Allah atau kerana Allah. Jadi kalau saya dapat sekian perkara, maka saya bernazar untuk tidak minum susu. Tak minum apa contoh kan, tak makan tempoyak. Orang tua-tua ni tak elok makan tempoyak kan, sakit perut. Jadi menazar tempoyak. Jadi menazarkan pada perkara-perkara harus itu, menazar tinggal perkara harus. Dia khilaf Baghawi dengan Nawawi. Baghawi mazhabik kan, jadi kena bayar kepada sumpah. Kalau buatlah, kalau langgar juga, satu hari termakan tempoyak, satu hari minum juga susu, kena bayar. Tapi Baghawi berat sekali lah. Jadi ditakdimkan dahulukan kaul Nawawi dalam Raudhah. Jadi Imam Nawawi dalam Raudhah tidak mensabitkan, tak berlaku. Melainkan tak jadilah nazar tu. Tak jadilah nazar kata tinggalkan, tak mau makan tempoyak apa semua kan. Melainkan kalau disabitkan, disertakan situ lillah, kerana Allah. Kalau sekiranya saya di hadapan saya tak makan tempoyak, saya tak makan petai contoh kan, maka yang itu kena bayar kafarat lah. Kena bayar kafarat. Kalau tidak ada sabit, kalau tidak ada sandaran apa-apa, tak ada satu kafarah, tak ada apa. Dia tak sebut kerana Allah ke, bagi Allah ke, tak ada apa satu. Ini masalah ni dia apa? Lagi lah kan. Sementara kita menunggu soalan lah. Ada soalan situ. Okey dah, ada dah soalannya. Sekejap ya. Saya nak melihat sikit masalah semalam ni, nazar ni. Jadi soalan semalam tu, kalau sekiranya umrah artinya nazar kata umrah sunat, maka sabitlah. Jadi bila terhalang, maka kena qada lah. Satu masa dia kena datang balik dan tunaikan. Tunggu masa lah. Kalau sekiranya umrah itu umrah fardu, tidak ada wajib apa, tak ada wajib qada, dan tidak ada kalau kata nak bayar kifarat pun tak ada. Sebab nazar tu tak sah, tak jadi. Nazar pada rukun pada haji fardu dan umrah yang fardu tu tidak menjadi, tak ada suatu kafarat pun tidak, apa pun tidak. Adakah wajib di qada? Tidak ada wajib qada. Sebab dia memang dah ada satu kewajiban yang menunggunya, iaitu fardu Islam yang kelima, kewajiban menunaikan haji dan umrah. Baik. Tapi kalau sebaliknya, sunat, haji yang sunat, umrah yang sunat, maka
kena qada lah pada masa yang akan datang. Jadi terhalang itu, kalau nak katakan dalam perjalanan bolehlah bayar dam ihsar, ini tak terhalang apa pun. Perjalanan pun tak, cuma tak boleh pergi lagi. Boleh ya, insya-Allah. Boleh buat samakan mana mungkin dalam kitab Kitabun Nazar wal Aiman, nazar dan sumpah. Itu juga yang saya kira nas yang paling sarihnya masalah nazar-nazar haji ni ada dalam kitab Fathul Wahhab dan syarah dia lah. Boleh tengok hasiah-hasiah dia seperti Hasan al-Matalib dan sebagainya dalam Fathul Wahhab dan nas yang terang. Baik, insya-Allah. Masya-Allah tuan Najmi Arif apa Tuan Haji, apa khabar? Masya-Allah, Kuala Lumpur sana kan hujan tak? Muhammad Zubair, waalaikumsalam. Rembau clear ya. Muhammad Daniyali, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sayyid, Tuan Sayyid sihat, alhamdulillah. Helmi Amy Mak Ubi, semoga sihat Ustaz, insya-Allah. Amin. Terima kasih Mak. Ibnu Kalis, Zubair, situ Muhammad Zubair ya. Lailatul Qadar itu dikira dari pukul berapa sampai pukul berapa? Tak tahu pula saya. Tapi saya dah jawab semalam. Pada zahirnya berlaku Lailatul Qadar itu bermula daripada selepas bermula daripada masuk waktu Isyak lah. Maknanya dipaham daripada hadis-hadis ataupun nas-nas yang ada dalam kitab mengatakan suatu orang yang sekiranya bersembahyang berjamaah Isyak itu dengan berjamaah dan bersembahyang 2 tarawih itu berjamaah dan sembahyang pula sembahyang pula sembahyang witir, maka dia sudah mendapat. Kalau kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka dapatlah fadilat sehingga waktu subuh. Wallahu a'lam. Kebetulan disebut Lailatul Qadar ni, saya pun ini pada pendapat saya lah. Soalan semalam tu kan, kalau dia nak tahqiqkan lagi mendapat pahala Lailatul Qadar, bersedekah pada malam Lailatul Qadar, sebaik-baiknya ini anjuran. Saya pun tak jumpa dalam mana-mana nas kalau ulama lagi yang menganjurkan begitu. Kalau nak tahqiq, sepatutnya yang munasabahnya dia bersedekah pada setiap malam lah. Kerana Lailatul Qadar ni oleh kerana tidak tahu bila malam bila ketentuannya. Mungkin malam pertama pun boleh berlaku atau malam terakhir atau itulah begitu kan. Jadi setiap malam tu dia bersedekah. Sepanjang malam bulan Ramadan bersedekah daripada awal sampai malam akhir. InsyaAllah tahqiq dia dapat malam dapatlah pahala Lailatul Qadar, masya-Allah. Mudah-mudahan. Pastinya Lailatul Qadar itu berlaku sepanjang bulan Ramadan, pasti ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Itu sudah pasti confirm. Baik. Abdullah Al-Faqir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdullah Al-Faqir, kaifa haluk? Masya-Allah. Halia bara, halia, masya-Allah. Halia. Okey, buat terbaik. Ustaz, baju saya lembab yang menghadap kepada kering. Okey, terjatuh taik cicak. Kering atas baju tu, najis tak baju saya? Najis ya. Kering campur dengan basah najis. Okey, basuh situ je lah. Jangan basuh semua baju, basuh sikit tu lah yang mana terkena aja. Jangan menyusah-nyusahkan diri. Okey. Abdullah Al-Faqir, masya-Allah, soal. Kalau hendak berzakat dalam musim wabak ini, adakah kita bertaklid kepada mazhab selain Asy-Syafi'i, iaitu secara online dan menggunakan wang sebagai ganti, dan bagaimana niatnya? Niatnya atau sekadar lintasan hati. Niat di hati, jazam dan di hati itu sudah memadai. Yang itu memang muktamad mazhab kita lah. Kalau tak berlafaz, lafaz niatnya sunat je. Dalam kitab Matla'ul Badrain memadai ketika mengasingkan bahagian zakat. Okey, kadar zakat tu dia punya bahagian itu kita keluarkan buat zakat tu kan. Berapa kita tentukan tu.
untuk diserahkan kepada mustahik zakah, kepada orang yang berhak menerima zakat. Walaupun dengan tak berlapaz, talafaz tu sunat ya. Lafaz-lafaz ni sunat, talafuz niat ni sunat, melainkan dalam bab munakahat. Bab muamalah pun ada juga yang wajib ni ada. Apa bab pula rubuk kan. Ini zakat rubuk ibadat. Zakat rubuk ibadat. Rubuk munakahat, yang dikatakan babul uqud. Kalau babul uqud memang dia ambil kira talafuz tu penting sangat. Li'anna al-faza qawalibul ma'ani, kaedah dia itu. Lafaz-lafaz itu adalah merupakan acuan pembentuk bagi yang membentukkan makna-makna yang di dalam hati. Tapi itu bukan dalam rukun ibadat. Rukun ibadat ni hati itu yang pentingnya. Niat tu yang pentingnya. Kalau lafaz lain fikir niat juga, fikir hak dalam hati. Macam orang sembahyang, usolli fardhu zuhri, di hati dia sah. Dan waqi'nya berlaku tu memang sembahyang sah pun sah, sembahyang sah. Okey. Jadi saudara Abdullah Al-Faqih, masalah nak pergi bertaklid mazhab lain ni, saya rasa tak perlu. Tak perlu. Masalah kata online ni macam mana maksudnya? Terberi begitu dengan tanpa ada lafaz kan. Kerana zakat tu sah. Yang penting ada niat kita beri. Dan saluran itu pasti diberikan kepada pihak yang betul-betul berhak lah. Sama ada jabatan zakat ke, ataupun kepada asnaf, terus kepada asnaf, pakai ke miskin ke. Kemudian terbaiknya selepas kita transferkan bahagian itu, kita call lah, hantar suara pula, tu yang terbaik. Itu yang terbaik, beritahu. Okey. Kemudian dia kata situ, dan menggunakan wang sebagai ganti. Menggunakan wang sebagai ganti beras, asas mazhab kita Syafi'i. Dalam mana-mana kita suras memang kena bayar dengan beras. Zakat fitrah kena bayar dengan beras. Zakat yang boleh digantikan, ditakwimkan dengan nilai duit ini adalah zakat perniagaan atau wang-wang simpanan, bolehlah. Adapun zakat fitrah, kena beras itu sendiri ataupun makanan kut, makanan asasi bagi setiap negeri, tempat duduk. Cumanya ada ijtihad daripada kalangan mufti-mufti yang terakhir. Saya kira bukan mufti baru-baru ini saja, bukan semenjak 20 tahun, 30 tahun, bukan. Lah, dah lama. Saya jumpa kitab-kitab yang dikarang oleh mufti dulu-dulu kan, sebelum tahun 50-an. Kitab tu tahun yang dikarang tahun 50, tahun 40 Masihi, 1940, 1950, 1960, dah berapa puluh tahun tuan. Jadi mereka mengkaji kajian tu memutuskan diharuskan membayar zakat tu dengan mata wang. Dan ada alasan-alasan dia lah. Kalau dalam kitab yang dianggap sebagai kitab turah ni, kalau fiqh muqaranah tu, al-fiqh ala mazahibul arba'ah, karangan Abdul Rahman Al-Juzairi, tu adalah. Walaupun ada pro dan kontra, setengah daripada ulama-ulama tuan-tuan guru kita memang tak setuju, kena perah juga. Tu pulang. Okey, boleh saya jawab sekadar tu? Abu Hanifah, Masya Allah, sahabat lama saya. Hanifah Abu Tokso, Thailand. Suara tak clear yang. Okey, tak clear. Tak malah tak clear, jauh sangat tu. Ente di hujung sana atas di Bangkok ke di bawah? Kalau di Papua ni mungkin kot. Masya Allah. Muhammad Zubair, Tuan Guru, apakah zakat kita sah sekiranya dibayar online yang ibu dan bapa tinggal di negara tersebut? Sebagai contoh, anak bekerja di Selangor, kemudian anaknya bayar zakat untuk dirinya di Selangor. Saya dah jawab semalam soalan ni kan. Manakala si anak tersebut membayarkan zakat untuk ibu dan ayahnya di Johor, sebab ibu bapanya tinggal di Johor dengan menggunakan online. Sekarang ni saya itulah,
uh, pindah-pindah zakat ni seperti mana yang saya sebut semalam. Asas mazhab memang tak boleh, tak sah dan haram. Tetapi para mutaakhirin dan yang dah kemudian ni, mereka melonggarkan syarat-syarat itu dengan ada alasan-alasan dia lah, sebab hukum kembali kepada al-hukmu yadurru bil illah. Hukum itu dia beredar dengan sebab illah dia. Jadi kalau kata-kata boleh, memang ada wajah yang mengatakan boleh itu. Baik, Nur Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur. Moga sihat selalu. Tapi terbaik, saya cadangkan masalah online ni, kalau kita tak nak sangat transfer duit gitu, kita transfer duit dulu, kemudian lantik wakil di tempat kita nak bayar zakat tu. Biar wakil-wakil itu menyampaikan zakat-zakat kita. Tu lagi baguslah. Okey. Nur Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 10 Ramadan terakhir semua sahabat, masya-Allah. Saya nak tanya tentang Lailatul Qadar ini. Malam tadi 23 Ramadan, tapi yang masih yang sama ada negara yang masih 22 Ramadan siang. Anda kata Lailatul Qadar malam tadi, bagaimana negara yang masih 20 Ramadan siang itu? Adakah mereka akan turun sekali lagi untuk malam ke-23 Ramadan ke waktu negara-negara tu? Sebab bila wukuf di Arafah, kita akan samakan waktu itu dengan masa di Malaysia. Wukuf dia lain, tuan. Wukuf dia lain masalah. Adapun puasa ni, masalah puasa ni dia ada beza sikit. Walaupun dalam fiqah kita, seperti dalam kitab Al-Mahalli tu, disebut dua kaul yang boleh, kalau nak kira mutamat belaka lah dua-dua tu. Cuma yang ditarjihkan oleh mutaakhirin yang lebih mutamatnya, iaitu berdasarkan tempat, berdasarkan ru'yah. Maksudnya tempat tu kalau berbeza, kalau sekiranya kelihatan nak bulan di satu tempat berbeza dengan kelihatan nak bulan di tempat yang lain, walaupun bersatu matlaq atau bercanggah matlaqnya berbeza, itu yang mutamatnya. Kalau kaul yang kedua, walaupun kuat dalil hujahnya dan mutamat juga, yang menganggap matlaq, matlaq ni mana garis bumi tu kan, itu sebenarnya kalau dari segi iftaknya lah, saya kena bincang segi petuanya, iaitu pendapat yang kedua, tidak dianggap sebagai pendapat yang kedua, tidak diberi keutamaan. Diberi keutamaan berpuasa itu sebenarnya mengikut matlaq, mengikut ru'yah, tempat yang dilihat anak bulan. Sebab tu berbeza. Banyak dalam hadis-hadis yang sahih-sahih riwayat Muslim semua dalam sunan sittah itu bukan, yang mengatakan orang yang kelihatan hilal di Syam dengan di Madinah, boleh di tempat-tempat lain. Ada banyak hadis di tempat lain yang bukan jauh mana pun di Madinah, tapi berpuasa di hari yang berbeza. Di hari yang berbeza. Dan Nabi sendiri mengaku, dan sahabat-sahabat yang kemudian pun yang diriwayatkan hadis itu, yang ditanyakan kepada sahabat-sahabat besar waktu itu juga mengaku. Itu menunjukkan kalau berlaku perbezaan tarikh berpuasa, hari-hari dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Jadi puasa ni dia lain sikit. Tambah kalau sekiranya masalah, kalau kita kata soal Lailatul Qadri khairun min, tak ada masalahnya malaikat nak turun naiknya, malaikat berapa banyak ramainya malaikat. Kita tak boleh nak congak macam itulah, tak boleh. Okey. Itu kalau kita tak kira lagi setengah-setengah daripada kaul yang banyak-banyak pendapat ulama tu kadang-kadang berbeza bagi seseorang tu. Berbeza di sudut dia mendapat Lailatul Qadar. Itu terlalu gharib lah, pendapat yang tak boleh kita bawa bincang lah dalam perbincangan fiqah kita ni. Okey, Nur Iskandar, Masya Allah Iskandar, tampil sangkut-sangkut sikit. Oh, lain kot. Mohon pencerahan, adakah akikah kambing anak diwajibkan melafazkan wakalah ya, perwakilan? Dan juga adakah benar untuk mencukupi seekor lembu seorang tu perlu membuat korban sebanyak 7 kali korban?
Soalan di sini, adakah akikah kambing anak di adakah akikah kambing kambing anak diwajibkan melafazkan wakalah? Wakalah memang wajib. So wakalah tu masuk di dalam rubuk wakalah kan, dalam rubuk muamalat. Sirah tu lafaz tu kenalah wajib. Cuma kalau kita halusi wajib pada sisi muwakil, orang yang mewakilkan saya. Adapun di sisi penerima wakalah, iaitu wakil, diistilahkan sebagai wakil, dia kalau tak lafaz pun sah. Cumanya disyaratkan jangan dia menolak wakalah itu. Kalau dia diam saja pun, macam kita wakilkan, tuan sembelihkan, tolong sembelihkan lembu saya ni, dia bercakap pun betul, dia diam, betul dia terus sembelih. Sah tak sembelihan itu? Wakil untuk menyembelihkan lembu tu sah. Okey ya. Kemudian soalan yang lagi, adakah benar untuk mencukupi seekor lembu? Sebenarnya tak perlu seekor lembu. Kalau akikah, apa itu korban ke? Adakah benar untuk mencukupi seekor lembu, seorang itu perlu membuat korban sebanyak 7 kali, iaitu 7 korban? Buat apa sampai seekor lembu? Dia seekor lembu dengan 7 ekor kambing, itu afdal 7 ekor kambing. Kalau kita buat apa kita halabur kepada seekor lembu? Kalau kita nak buat banyak-banyak kali, lebih buat 7 ekor kambing. 7 ekor kambing tu lagi besar pahalanya daripada seekor lembu. Okey. Baik, ada banyak soalan lagi ya. Ada masa kita ulang semula. Abdullah Fakir, masya-Allah. OJ Mens, Man ke Mens ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam OJ. Kenapa dalam sifat ma'ani boleh menyebut Allah Maha mendengar, dan sifat seperti yadun dan istiwa tidak boleh diterjemah terus kepada bahasa Melayu secara terus seperti sifat ma'ani? Sifat ma'ani dia bukan sifat mutasyabihat. Yadun ni semua tu, istiwa tu jumlah daripada sifat-sifat, kalau nak kata sifat pun, tapi dia faham daripada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau nak kata sifat pun sifat fi'il, ataupun kalau nak kita mengikut aliran fahaman terus kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau nak kata sifat pun bolehlah kata sifat, tapi kena ikut cara dia, betul lah ya. Jadi sebenarnya berbeza. Memang beza. Istiwaan yadun, itu tak boleh lah nak samakan terjemah, tak boleh. Memang berbeza. Kalau di sisi kita, kalau nak kata istiwa tu sebagai sifat, dia sifat fi'il. Kalau sama tu sifat zat, mana boleh sama? Yang itu kena halusi lagi lah. Memang tidak akan sama. Kalau nak tengok sikit, kalau rajin carilah dalam blog Pondok Tampil saya, kira sudah hampir 20 tahun dulu saya menulis sikit tentang masalah itu. Sikit perbahasan, perbezaan di antara sifat ma'ani dan di antara sifat-sifat fi'il ataupun sifat-sifat yang berdasarkan daripada ayat-ayat yang mutasyabihat. Carilah dari situ, InsyaAllah OJ ya. Muhammad Nasir, clear Ustaz, InsyaAllah itu clear ya. Malik Abdul Tuan, Alhamdulillah sihat Arab, amin ya rabbal alamin, amin wa iyyakum. Ayub Tan, masya-Allah, selamat hari guru Tuan Guru, masya-Allah, terima kasih. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, kata Ibnu Arabi pula, araftu rabbi bi rabbi, masya-Allah. Ibnu Qalis, baik. Saya pun masa pun tak banyak
2.5. Ada sikit lagi masa. InsyaAllah mungkin kita boleh berkongsi sedikit lagi sebelum kita mengakhiri dan masa sedikit ni. Mungkin ada lagi sedikit perkara yang boleh saya kongsikan bersama. Semalam ada juga soalan yang tidak terjawab ya. Antaranya ialah cara penggiraan zakat wang simpanan. Zakat wang simpanan itu wajib dikeluarkan atas dasar ikhtiyat. Itu ulama-ulama kita lah, fiqh mazhab kita lah. Kalau di dalam kitab Mutiara yang Indah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, di situ dia disebutkan di situ illah ataupun wajib, sebab yang mewajibkan dibayar wang-wang simpanan yang disimpan di bank dan sebagainya itu kena zakat juga atas jalan cermat. Baik, cara pengiraan itu zakat wang simpanan ni memanglah dia berdasarkan cara pengiraan zakat perniagaan dan lebih kurang je tu. Jadi zakat perniagaan tu macam mana cara dia? Cuma zakat simpanan tidaklah sebanyak perkara-perkara sumber-sumber yang perlu diaudit pada ketika menghitung pengiraan zakat perniagaan. Sebab zakat simpanan ni, wang tu memang kita dah tahu dah banyak mana. Mungkin sejuta itu. Sejuta tu cumanya daripada sejuta itu naklah dikeluarkan bahagian kadar zakatnya, iaitu 1/40 kalau dululah. Keluarkan duit dia lah. Dia lagi senang. Kerana dia walaupun dia begini, kalau nak kira nilai emas tak nilai emas ni, kalau duit kita tu memang cukup-cukup, cok orang kata kat pakai hidung je. Boleh lah. Pastikan pergi ke pejabat agama kan, tanya kadar zakat emas banyak mana, keluarkan 1/40. Kalau duit kita dah berjuta, apa nak perlu itu, bagi je 40, super je, bagi je 40. Okay. Ada duit banyak, juta, 2 juta, campaklah sikit duit tu kepada madrasah, pondok-pondok apa semua. Besar pahala ke. Jadi, tapi zakat ini bukan satu macam nak super sedekah biasa, dia hak. Jadi satu orang yang mengeluarkan zakat itu dinasihatkan supaya bagi itu dengan rela hati, dengan suka, dengan rasa seronok bila orang nak ambil duit. Jangan rasa ni seolah-olah macam kita ada hak lagi pada duit tu. Lepaslah secepat yang mungkin. Baik. Yang kedua, tentang pengiraan kadar satu mud atau secupak menurut kadar menurut kadar Baghdad ya, segantang Baghdad. Setelah ditukar kepada kadar metrik, kadar timbangan metrik, satu kuantam Baghdad sama dengan 2 kilo 850 gram. Itu segantang Baghdad. Itulah berat zakat fitrah bagi setiap individu. Kena bayar berat timbangan berasnya sebanyak 2 kilo 850 gram. Itu setelah ditukar daripada ukuran 4x2 12 tahil yang saya sebut semalam. 4x12 tahil ni saya jumpa banyak dalam buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh para mufti zaman dulu lah. Dalam kitab bekas mufti Perak zaman dulu, daripada ulama situ, daripada mufti Kedah, daripada mufti Johor, daripada mufti Selangor. Saya tak kira mufti sekarang ni, mufti cerita mufti 60 tahun, 70 tahun dulu. Jadi mufti dulu ni lagi halus, cermat lah. Pak Kati, mereka menukarkan timbangan satu gantang Baghdad itu menurut ukuran Kati
iaitu Pak Kati 12 tahun. Kemudian 4 kati 12 tahun ni senangnya, dah jadi senang, mudah. Kerana satu kati 600 gram. Satu kati, kalau satu kati itu sama dengan 16 tahun. 16 tahun itu sama satu kati. Jadi 16 tahun sama dengan 600 gram juga. Itu kira sendiri, comak sendiri, tuan-tuan boleh comak kan. Jadi dapatlah jumlahnya 2 kilo 850 gram. Cupak macam mana? Cupak lebih kurang kalau dah bagi 4, sebab satu gantang kena bagi 4, dapatlah satu cupak. Sebab 4 cupak sama dengan satu gantang. 4 cupak satu gantang. Kalau gantang Melayu pun sama. Gantang Melayu, dia ada beza gantang Baghdad dengan gantang Melayu. Gantang Melayu banyak lagi. Gantang Melayu ni, satu gantang Melayu 6 kati. Satu gantang Melayu 6 kati. Kalau tuan-tuan boleh comak, 6 kati bagi 4 dapat berapa? Satu cupak Melayu. Jadi satu mut Melayu lagi banyak daripada mut Baghdad. Yang diwajibkan kadar minimum paling kurangnya mut Baghdad lah. Itu asas dalam fatwa mazhab. Kalau nak bayar lebih tak apa. Jadi kalau untuk membayar contohnya fidyah puasa, kalau atas kiraan mut ataupun cupak itu, satu cupaknya adalah sebanyak 715.5 gram, lebih kurang lah. Sebab tu saya katakan semalam, lebih baik bayar 800 gram. Lebih tak apa. Setengah daripada mereka bayar 1 kilo terus. Satu cupak semua sama dengan 1 kilo beras. Jadi kalau ada puasanya 30 hari, 30 cupak, 30 kilo, kan banyak mana pun. Bayar lebih tak apa. Jangan kurang. Okey, boleh ambil ukuran tu ya. InsyaAllah kita berkongsi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz Muhammad Nasir. Adakah sah? Ibn Qalis, Alhamdulillah, terima kasih. Doakan saya. Adakah sah jual beli budak bawah umur beli coklat sendiri di kedai? Terima kasih Syekh. Sama-sama. Dalam Matla'ul Badrain, dan saya kira kita fikah mana kan, di situ ada satu istilah disebut apa sebagai bai' mu'attah. Bai'ul mu'attah, mana jual beli berberi-berian. Beri harga, beri barang. Pembeli bagi harga, penjual beri barang. Baik, betul. Saman musman kan? Saman dan musman. Jadi dikatakan baik, tanpa ada akad, maksudnya tidak ada ijab dan qabul, tak ada sirah situ. Tak ada bi'tu hadha bi kaza. Ishtaraitu hadha. Tak ada yang macam tu. Saya jual awak sebanyak barang ni sebanyak harga RM10. Kata pembeli, saya belilah. Itu dikatakan sirah ataupun lafaz ijab kabul dalam masalah jual beli. Dan pada kaul yang muktamadnya, dan itu yang dipertuakan dalam kitab fiqh kita, yang muktamadnya ijab kabul jual beli ni wajib. Sama ada barang-barang yang kecil, besar-besar, kecil-kecil, besar-besar adalah wajib. Kalau tidak sah. Melainkan kalau dibincangkan lagi, ada dalam I'anatul Talibin, sebuah kitab yang jadi marjik utamalah pada para asatizah kita ni. Dalam I'anatul Talibin itu dia bawakan qaul daripada ulama masyhur juga sebagainya, daripada pendapat Nawawi dan Subki, yang mengharuskan bai'ul mu'attah itu, jual beli dengan tanpa ada lafaz ijab dan qabul itu, pada perkara-perkara yang haqarah, dia kata haqarah, perkara-perkara yang terjemah lafaz yang maknanya hina pula, lekeh lah, mana perkara kecil-kecil. Dalam Matla'ul Badrin dia bagi contoh seperti sebuku roti, daging yang sedikit, makanan-makanan. Jadi kalau perkara-perkara tu maksudnya bukan perkara-perkara besar. Jadi kalau tidak berakal kabul itu sahlah. Termasuk juga masalah haqarah ni, dimasukkan dalam mana perkara hakir ni. Seperti di dalam Kifayatul Akhyar, di sana disebut, dimantapkan lagi soal masalah jual beli bai'ul mu'attah ni. Kalau sekiranya budak kanak-kanak yang mumayyiz,
Dia reti walaupun tidak akil balik, tapi dia pandai kira itu dalam masalah pengiraan, kira mengenal huruf. Mumaiz kata Arif Mumaiz boleh dia harap dia untuk pergi beli barang, pergi hantar barang, bercakap dengan orang ramai, dia pandai. Dia Mumaiz walaupun tidak akil balik. Ramai juga kanak-kanak yang begitu. Jadi kalau mengikut dalam Matla'ul Badrin, dalam Kifayatul Akhir, masalah yang ditanyakan oleh Tuan Ustaz tadi dalam Matla'ul Badrin tak ada jawapan dia. Jawapannya ada dalam Kifayatul Akhir. Bagi Tuan Ustaz boleh semak sana lah. Jadi kita itu disebutkan kaul yang mengharuskan itu, dan dibawa dalilnya daripada peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada hadis-hadis asarnya di sana. Maka kalau sekiranya dapat dipercayai kanak-kanak itu dengan sebab memaiznya dan cerdik, pandai dia, bijak dia, maka diharuskan bai'ul mu'attah itu berlaku, diharuskan. InsyaAllah Ustaz ya. Okey. Tapi masalahnya bai'ul mu'attah ni selalunya bapak-bapak ni yang ngisar rokok kan, dia sukalah suruh anak-anak dia beli rokok. Tak bagus sebenarnya. Satunya masalahnya berkhilaf perkara tu. Sebenarnya khilaf juga dengan qaul mu'tamad, menyanggah. Okey. Yang kedua, kita suruh kanak-kanak, anak-anak kecil kita pergi beli rokok, kita dah seolah beri tarbiyah dia rokok tu bagus. Bapak aku hisap, oh janganlah mengajar gitu. Jangan. Kalau nak suruh dia beli perkara-perkara elok lah. Pastikan kiriman-kiriman kita, kiriman barang-barang yang bermanfaat. Dia suruh beli rokok, beli pisau, pokok bahaya kan, beli mercun, meletup di tangan dalam puasa dengan air ni. Okey, Rumput Man, apa khabar Tuan Rumput? InsyaAllah. Syarizul Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azizul Wahyu, Masya Allah Tuan Syekh, apa khabar? InsyaAllah mudah-mudahan sejahtera lah, sihat walafiat ya. Bintu Ahmad, apa hukum jual beli online Tuan Syekh? Merata dah orang jual beli lah. Tak apa tu, jual beli online ni kalau kita kata terbaiknya tak salah, tapi kalau dah tak dapat tidak, boleh je. Boleh. Online ni sebab dalam masalah dalam rubuk dalam rubuk muamalat, kinayah itu masih diterima pakai. Jadi kalau kita buat saya makan dalam kitab fiqh jawi-jawi je boleh, dengan cara kitabah, dengan cara tulisan-tulisan itu sah. Kita jawi kan, jual beli melalui tulisan, surat dan sebagainya. Jadi kinayah pun kerana asasnya kerana kinayah itu diterima pakai dalam muamalah, boleh dipakai. Jadi dengan sebab itu, jadi WhatsApp ni semua, WhatsApp apa semua ni, mesej melalui handphone dan sebagainya, melalui online, internet ni semua duduk dalam martabat kinayah. Martabat kinayah. Okey. Jadi kalau boleh diterima, sahlah jual beli tu. Cuba pastikanlah kita ada membalas ijab dan qabul itu. Ataupun boleh juga taklid kepada mazhab-mazhab kaul-kaul yang dhaif, yang luar Syafi'i kan, dalam masalah muamalah ni perkara berat. Kalau dalam Hanafi, dia kira sekiranya barang dan harga itu munasabah, sahlah jual beli tu. Sah dipanggil berunjuk-unjuk. Beri duit, macam berlaku banyak di Mekah, mana ada kita ijab kabul, beli aku jual, aku beli aku jual, tak ada. Beli barang sudah khalas pula jadi ijab kabul pula. Beli dia barang khalas tamam pula. Macam itu je. Boleh ya? Itu bukan qaul Syafi'i tu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita nak praktikkan muamalah ni sebenarnya, ulama-ulama, tuan-tuan alim, ustaz kena mengajar di surau-surau masjid rubuk muamalah tu. Jual beli, apa lagi cerita tentang pajak gadai, hutang piutang, semua ni, bercocok tanam, semua ada. Berniaga lagi, semua ada tu dalam rubuk muamalah tu.
Kalau mengajar kitab Matla'ul Badri tu jangan cerita sampai mengajar sampai bab haji, lepas tu patah balik. Teruslah Kitabul Baik, terus sampai habis tu. Mengajarlah bagi pening semua. Orang kampung pun tersandar dinding. Apa usahanya cerita dia seorang yang faham. Itu masalahnya. Tapi kita kena usahakan supaya masyarakat semua, kalau kita nak segi muamalah masyarakat betul-betul ikut law, ikut betul-betul mazhab Syafi'i, kita kena ajar orang ramai fiqh muamalah Syafi'iyah kita tu. Kita kena berusaha. Tuan-tuan alim lah tu punya kerja. Jangan sekadar mengajar fardu ain saja. Okey, tu cadangan saya lah. Baru boleh. Kalau tidak, terpaksa lah. Tu macam tadi kita bahas tentang apa ni, bai'ul mu'attah tu kan. Sebenarnya kau dhaif tu, kalau kira-kiranya. Tapi dibolehkan juga. Terpaksa kerana keadaan. Okey, Zahri Effendi, Assalamualaikum. Selamat hari guru. Saya nak jawab macam mana pun tak reti. Selamatlah agaknya. Okey. Saya selalu ucap bahawa saya beli, tapi kadang-kadang tidak dijawab oleh penjual. Tak apalah, kita dah ucap. Dia tak nak jawab, buat macam mana? Dia ala kuliha, atas macam mana pun, kalau kita nak pegang betul dengan mazhab kita Syafi'i sekalipun, jadi barang yang kita ambil itu, yang kita guna pakai setelah ada jual beli di situ kan, walaupun pada pandangan mazhab kita tak sah, katalah kita tidak akan tuntut di akhirat. Kerana kata kaedah innamal bai'u an taradin. Semuanya jual beli itu adalah berdasarkan keredaan daripada kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Masing-masing telah redha. Kita bagi dia duit, kita redha dia miliki duit kita, dan dia bagi barang kepada kita, dia sudah redha barang tu kita miliki, kita tamblik kat situ. Baiklah. Jadi senang taklid pada qaul Hanafiyah masalah tu. Masyakah kan. Jadi kita yang berijab, dia tidak kita yang berqabul, dia tidak berijab. Macam mana? Kita pergi bahasa mana dijab kabul, ikut edannya. Baik, Nur Iskandar, apa khabar Iskandar? Assalamualaikum Tuan Guru, apa hukum mereka yang jual barang import tak ada declare dengan pihak berkuasa? Contohnya mereka ambil seluduk beras dari Thailand, kemudian jual kepada kita. Beras tu, barang tu sah, kita makan, tak ada masalah apa. Kalau nak kata berdosa tak berdosa, orang yang buat kerja smuggle tu lah. Dia yang menyelundup tu lah, dia nak berdosa tak berdosa dengan kerajaan, dengan Tuhan. Dia dengan pemerintah ni melanggar perintah berdosa, melanggar perintah tak berdosa, bergantung kepada mudarat atau tidak sahaja. Itu fiqh lah. Tapi saya cakap ni bukan dengan tujuan untuk pergi kepada kena positif, jangan pada negatif lah. Sebab sekadar nak hukum kita nak berbincang ataupun nak kita tahu masalah dosa tidak je. Dosa tidak je lah. Bukan dengan maksud jangan pergi melebih-lebih pula kata nampaknya ustaz dah bagi kelonggaran, boleh langgar perintah kerjaan. Tak gitu. Siapa langgar dia terima. Siapa langgar traffic light kena tangkap. Kena saman dia, kena saman. Kan saya kena saman, dia punya masalah. Siapa suruh langgar? Saya tak suruh pun. Boleh faham maksud saya kan? Okey, barang yang dia beli itu sah, tak ada masalah apa. Ada lagi tak? Saya pun nak berhenti dah ni. Masya Allah. Sudah pukul berapa sekarang Tak ada. Okey, pukul 3. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang lain, hari besok ke, lusa ke. Mungkin besok cuti sehari ataupun lusa kita sambung semula. Tengok keadaan. Allah Subhanahu wa taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal ilmi wal hifdzi. Assalamualaikum.